أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama sekali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita sibuk dengan urusan dunia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih bagi kita lapang masa yang cukup untuk kita sama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana majlis ilmu ini merupakan taman-taman syurga, yang mana jarang manusia yang suka pada taman syurga. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Walaupun jumlah kita nampak kurang, tapi kita bersangka baik dengan rakan-rakan kita. Mungkin mereka dah balik kampung atau sebagainya. Mungkin mereka tak sempat. Jadi mudah-mudahan dalam perjalanan mereka ke kampung, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka dan kita boleh dapat jumpa mereka pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita dalam hadis Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi yang telah dipulaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tidak menyertai peperangan Tabuk, kerana telah dilekakan oleh urusan dunia buat sementara. Jadi sebelum tu ingin kita kongsi sama-sama satu ayat Al-Quran daripada surah Az-Zumar ayat 7, ayat 8. Saya tak sempat nak salin kat hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza masal insanu durun da'a rabbahu muniban ilaih summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'una ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan demikian Allah Subhanahu Wa Taala satu ayat Al-Quran yang menceritakan perangai manusia. Yang mana manusia ni kita lah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu perangai kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Wa iza masal insanu durun da'a. Wa iza masal insana durun. Apabila seorang manusia itu ditimpa satu musibah, ditimpa satu bala, ada ujian yang datang, da'a rabbahu muniban ilai, maka hamba dia tadi akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apabila seorang manusia dalam keadaan susah, Allah bagi dia ujian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia bala, mungkin keluarga dia kehilangan ahli keluarga dia, mungkin dia hilang pekerjaan dia, maka pada masa kesulitan itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni apabila susah cari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita keadaan manusia kita lah. Apabila saya susah, saya akan cari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perangai manusia. Summa iza khawwalahu ni'matan minhu, apabila dia telah dapat pahala, apabila dia dapat dia telah keluar daripada ujian tadi, dia telah dapat nikmat yang banyak, nasiya ma kana yad'una ilaihi min qabl, maka dia telah lupa apa yang dia telah minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia sihat, dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak duit, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat kerja, dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu anak dia sakit, dia mencari Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sihatlah anak aku ini, mudah-mudahan aku daripada hamba yang bersyukur. Apabila anak dia sihat saja, dia dah lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ingatlah doa-doa dulu yang dia tuturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa. Ini manusia. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita ni untuk iktibar pada kita. Kadang-kadang kita ni masih susah baru cari Allah. Masa kita sihat, kita senang, kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid pun tak nampak. Surau pun jarang-jarang. Semaya Jumaat pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu apabila kita senang. Tapi apabila kita susah, maka kita sendiri akan cari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat manusia. Bukan saya nak kata kepada tuan-tuan, sebagai Allah Subhanahu sebut dalam Quran untuk bagi tahu kepada diri saya, supaya dalam keadaan senang ni kita dapat taat pada Allah Subhanahu Taala. Bukannya dalam keadaan susah kita cari Allah Subhanahu Taala. Keadaan senang, keadaan duit yang melimpah ruah,
keadaan duit yang berpeluang, kita kata masa satu kita, zaman kita kemuncak, kita ada segala-galanya, maka di situ kalau kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala, maka rugilah kita. Tapi di satu masa kemudian tuan, mungkin kita sakit, memang cukup sakit tuan, kita cari siapa? Pergi klinik kata tak ada ubat dah, tak ada ubat nak cari, tak ada doktor kata memang tak ada harapan dah. Di situ barulah kita cari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam ni tuan-tuan, keadaan Allah cerita pada manusia, pada kita semua, tak nak kita jadi apabila keadaan kita susah baru kita cari Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan kita yang lara, keadaan kita yang ditipu oleh keadaan dunia, yang mana kita lara, kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Muhammad, kul, katalah kepada mereka, tamatta' bi kufrika qalila, maka hendak katakan wahai Muhammad, bersuka-sukalah kamu semua dalam keadaan kekufuran. Sesungguhnya kamu semua ini adalah dalam keadaan, dalam ashabun nar, daripada orang-orang ahli neraka, penghuni neraka. Jadi kisah yang Allah SWT cerita pada kita hari ini satu iktibar pada kita. Keadaan manusia yang mana apabila dia senang, dia lupa pada Allah SWT, apabila dia susah, dia cari Allah SWT. Jadi mereka ni lah ibarat Allah SWT kata penghuni syurga. Kenapa? Kena senang saja dia lupa pada Allah SWT. Jadi ini satu iktibar yang kita kena jadikan satu hijab, supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan ataupun sifat yang pura-pura ini. Jadi tuan-tuan dikatakan Allah SWT, kita sama pada hadis kita, hadis Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi yang telah dihalau, yang telah diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari. Nabi tak sembang dengan Nabi, sahabat tak sembang dengan dia. Ka'ab bin Malik dengan Mururah dan seorang lagi Hilal. 3 orang sahabat ni kerana mereka tidak ikut peperangan Tabuk. Yang mana apabila peperangan Tabuk Rasulullah panggil, maka di situ mereka ditipu oleh kebun-kebun yang indah, kebun tamar mereka. Rasulullah panggil perang Tabuk, pada mana sama kebun mereka tu buah tamar dah masak. Mereka pun tadadud, nak pi ke tak nak pi, nak pi ke tak nak pi, nak pi jumpa Rasul, nak pergi bersama Rasulullah ataupun nak uruskan pokok-pokok tamar. Maka mereka telah ketinggalan, yang mana Rasulullah pergi jauh dah, ketinggalan, dan Rasulullah balik pun mereka masih kalut lagi dengan urusan dunia. Kemudian cerita yang akhir, summa sallaitu salatul fajri sabahan 50 lailatan ala zahri baitin min buyutina fa baina ana jalisun ala al-hal allati zakarallahu ta'ala minna qad daqat ala nafsi wa daqat ala al-ardi bima ruhibat sami'tu sautan sarihun awfa ala sil'in yaqulu bi'a'la, sila tulis bi'a'la sautihi. Lebih kurang maknanya tuan-tuan, kemudian ketika aku bersolat fajar pada hari yang ke-50 di salah sebuah rumah kami, Ka'ab kata, Ka'ab kata, ketika aku duduk memikirkan hal-hal Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut tentang kami, yang mana sesungguhnya telah rasa sempit jiwaku, terasa dunia ini sempit pada hal yang amat luas. Tak kala itu aku dengar suara teriak dari bukit Salak, dan dengan teriakan yang kuat. Maka ketika Ka'ab bin Malik duduk duduk layan perasaan di depan rumah dia lepas sembahyang subuh, maka dia fikir keadaan pada masa tu hati dia cukup sempit. Sebab apa? Semua orang tak nak sembang dengan dia. Hatta dia pergi kat pak saudara dia nama Qatadah, Qatadah pun tak bagi salam kat dia. Dia bagi salam kat Qatadah, Qatadah tak jawab. Lepas tu semua orang Islam pergi kat pasar pun orang Islam tak nak cakap dengan dia. Rasulullah kata jangan bercakap dengan 3 orang ni. Maka dia rasa sempit hati dia. Dan dia rasa dunia walaupun cukup luas, tapi bagi dia cukup sempit. Tiada ada orang sembang dengan dia, tak ada orang bercakap dengan dia. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar seorang daripada Masjid Nabawi, daripada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah mendengar suara teriakan dari Bukit Salak. Bukit Salak ini berdekatan dengan rumah dia. Bukit itu tempat yang tinggi. Dia dengar teriakan kuat daripada sana. Apa dia kata? Ya Ka'ab bin Malik absyir, wahai Ka'ab bin Malik, berita gembira atau bergembiralah kamu. Dia dengar satu perkhabaran yang mana Allah SWT telah terima taubat dia. 50 hari tuan-tuan, 50 hari dia berseorangan. Cukup lama.
Kalau kita seorang kat rumah kita tak sembang tuan-tuan, rasa sempit dunia ni. Kalau satu taman kita nak sembang dengan kita, ketua taman kata jangan sembang dengan dia ni. Sungguh dia melakukan kemungkaran. Orang lain tak nak sembang dengan dia selama 50 hari. Memang cukup pedih tuan. Cukup pedih. Maka apabila Ka'ab bin Malik dapat cerita daripada utusan Rasulullah SAW, ya Ka'ab bin Malik abshir, bergembiralah. Maka dia kata fakhartu sajidan, maka aku pun mula sujud. Wa araftu annahu qad jaa farjun, maka aku tahu telah datangnya ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillah azza wa jalla alaina. Maka Rasulullah telah memberitahu pada orang pada masa itu, sesungguhnya Allah Subhanahu telah terima taubat-taubat kami. Masanya Allah Taala terima taubat dia selama 50 hari taubat dia. Yang mana semua orang tak boleh sembang dengan dia, dan dia Ka'ab bin Malik kan kena berjauh dengan isteri dia. Duduk pisah dengan isteri dia. Yang kita baca minggu lepas. Yang mana perintah Allah SWT bukan saja orang Islam tak boleh bercakap dengan dia, tapi isteri dia sendiri pun kena duduk jauh dengan dia. Itu hukuman orang yang melanggar perintah Allah SWT. Hukuman orang yang saja-saja ataupun urusan dunia dengan urusan dunia, dia tidak pergi ke medan peperangan. Maka fasahaban nas yubashirunana, maka manusia pun datanglah kepada kami bertiga ni memberi berita gembira pada kami. Ini Ka'ab bin Malik kata. Yang mana berita gembira tuan-tuan, apabila kita dapat berita gembira tuan, apa kita rasa? Kita rasa kalau kita nak lompat nak lompat gembira, cukup gembira. Yang mana pelepasan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gembira tuan. Bukannya kita dapat harta banyak kita gembira. Kita bertaubat ni sepatutnya kita bergembira. Kita dah melakukan kemungkaran dan kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita patut gembira, lebih pada gembira kita dapat benda yang lain. Maka fazahaba kibala sahibi mubashiruna, maka mereka orang ramai tu telah pergi kepada dua orang sahabatku tadi. Dua orang sahabat dia lagi, Murarah dan Hilal. Murarah dan Hilal sama keadaan dia juga. Mereka ni pergi jumpa dengan sahabat dua orang lagi, cerita berkenaan dengan taubat mereka telah diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang lelaki datang, waraqada rajulun ilayya farasan, maka seorang lelaki telah datang. Maka seorang lelaki telah datang. Betul. Waraqada rajulun ilayya farasa, maka seorang lelaki yang telah menunggang kuda datang kepadaku. Mereka ni, dia ni berasal daripada Bani Aslam. Telah cerita, telah datang kepada aku cerita taubat yang Allah Subhanahu taala telah terima taubat dia. Wa afa ala jamalin, dan dia tadi ternaik atas bukit, wa kana sautu asra'a min faras, dan dia telah menjerit. Dia jerit kuat-kuat, abshir kan dia sebut abshir, bergembiralah Ka'ab bin Malik. Suara dia tadi lebih kuat, lebih cepat daripada kuda yang berlari. Maksudnya orang dulu bergembira apabila Allah Subhanahu taala terima taubat tiga orang mereka ni. Sebab tiga orang ni ahli Badar. Ahli Badar ni apa yang mereka buat Allah Subhanahu taala akan ampunkan. Tidak ada lebih gembira daripada mereka apabila taubat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falamma ja'ani bagi yang kedua, falamma ja'ani, apabila datangnya kepadaku allazi sami'tu sautahu, yang mana aku telah dengar suaranya, yubashiruni, memberi berita gembira padaku. Apa dia buat? Naza'tu lahu saubi, maka aku telah buang baju aku. Saubiyah maksudnya dua helai baju. Fakasautahuma, maka aku pakaikan dua baju ni kepada orang tu tadi, pada orang lelaki tu tadi. Iyahu bibisyaratihi, dengan perkabaran gembira. Maka dia kata lagi, wallah ma amliku ghairuhuma yauma izin, pada masa tu aku tidak ada pakaian, ada pakaian dua latu je. Aku telah bagi kat dia kerana gembira sangat. Wallah ma amliku ghairuhuma yauma izin, dan demi Allah aku tidak mempunyai dua helai yang lain selain pada dua helai baju tu. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu taala, kalau kita tengok Muhammad Saleh Al-Utsaimin, dia cerita macam mana kita boleh ambil istinbat daripada ni. Apabila kita terima satu berita gembira atau yang kita rasa puas hati dengan itu, kita disunatkan mengeluarkan sesuatu daripada milik kita untuk orang lain.
Sebagai contoh, kalau kita dapat benda yang kita suka, kita idam-idamkan lah. Suka dapat kereta baru, contoh lama nak beli kereta, tiba-tiba dapat kereta, Allah SWT bagi kereta, maka kita disunatkan kita bagi pada orang lain, daripada pendapatan kita tu tadi. Disunatkan. Sama juga kalau kita dapat anak kita dapat 5A, kita bersyukur pada Allah SWT. Dengan kerana syukur, kita dijamu orang lain makan. Tak ada masalah. Bukan yang kita nak berbangga-bangga, tapi kita nak ambil tindakan sahabat Nabi SAW. Satu contoh sahabat Nabi SAW, perbuatan dia, terima satu benda, maka dia bagi benda dia yang ada kepada orang lain sebagai tanda kesyukuran. Tak salah. Kalau kita dapat kahwin seorang lagi pun tanda kesyukuran kita. Kita buat kesyukuran, tak ada masalah. Daripada kita bawa pergi merata, baik kita kahwin. Adapun anak-anak kita yang dah gatal-gatal ni kan, kita kahwinkan mereka, senang. Daripada mereka bawa motor merata dengan dua masalah. Kita kahwin kan, kita buat kenduri, tak ada masalah. Bukan kita nak menunjukkan kita tu kaya, tapi kita nak ambil sunat perlakuan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasta'artu saubaini, maka aku pinjam dua baju pada orang lain, aku pakai dan aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falabistuhuma wa antalaqtu atamumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku telah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yaltaqani annas faujan. Maka sahabat Nabi yang lain, manusia lain datang berpuak-puak pada aku, yuhanniuni, memberi tahniah kepada aku dengan taubat. Maksudnya apabila taubat aku diterima, mereka datang kepada aku memberi ucap tahniah kerana taubat kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tahniah yang betul lah. Kita berdebat, kita tengok manusia yang kita kenal dia selama ni buat maksiat, lepas tu kita tahu dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak nak ulang perangai-perangai yang dia lepas, maka kita boleh ucap tahniah kepada mereka. Tahniah, syabaslah kamu dah bertaubat. Dan kita dilarang sama sekali mengungkit balik apa yang dia telah buat 2-3 tahun lepas. Jangan ada ukit. Dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu taubat dia dah terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi oleh kerana kita ungkit perkara yang lepas, alah nak taubat tahu mana kan, aku dah tahu dah perangai hang. Lama dah aku duduk dengan aku, tahu lah perangai hang macam mana. Kita perli, padahal hati dia telah kosong daripada perkara maksiat, dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dilarang ungkit balik apa yang telah berlaku pada masa lepas. Jadi tuan-tuan dimana Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga kita tuan-tuan. Kita ni, ya kita nampak baik ni kan, nampaklah baik, insya-Allah baik, nampak baik, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tak buka aib kita ya. Kita buat banyak benda jahat, saya sendiri banyak buat benda jahat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih tutup lagi. Tu nampak kita baik tau. Tapi kalau di satu ketika nanti tuan, Allah SWT buka aib kita, satu je aib buka daripada banyak-banyak, satu je, maka kita dilabelkan sebagai orang yang jahat. Jadi tuan-tuan di Allah SWT bersyukurlah pada Allah SWT kerana Allah SWT masih sayang pada kita. Walaupun kita ada buat salah sikit sebanyak, Allah Ta'ala tutup. Dan sebagai jalan penyelesaiannya, inilah cara dia, yang mana sahabat Nabi tunjuk pada kita, bertaubat kepada Allah SWT. Taubatan nasuha, taubat sebenar-benar taubat. Bukan saya saja bertaubat, tuan-tuan kena bertaubat. Dan saya cakap ni untuk diri saya sendiri. Kadang-kadang kita jarang bertaubat. Sembahyang taubat tak buat dah. Tahajud pun pukul 7.30. Tak dan. Tidur lewat, tak dan lah. Lepas tu pagi-pagi tak istighfar banyak-banyak. Kita sepatutnya bangun pagi ni, lepas bangun tidur istighfar banyak-banyak. Sebab sebelum tidur mungkin kita buat kemungkaran, kita tak tahu. Sebelum tidur hati kita duk sangka buruk dengan orang, kita pun tak tahu. Apabila kita bangun, kita istighfar banyak-banyak. Bukannya payah sangat, astaghfirullahalazim. Dalam satu hadis Bukhari dan Muslim, siapa yang mulazimatun, orang yang sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusan dia pada hari itu. Mudahkan. Kita pun pernah rasa tuan-tuan, kita buat benda payah ni, rasa payah nak selesai, tiba-tiba Allah SWT bagi mudah. Mudah kita keluar buat benda tu. Orang lain nak buat payah, tapi kita buat boleh mudah. Sebab apa? Ini dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang macam ni tuan-tuan, yang kita dengar ustaz-ustaz sebut kan, ada kita macam ni dah jadi wali dah tu. Wali-wali Allah. Maksudnya kita boleh selesaikan masalah dengan pertolongan Allah, dan Allah Taala tengok kita. Maka sahabat-sahabat Nabi datang kepada Ka'ab bin Malik, Faujan ni berpuak-puak dan mengucap tahniah kepada dia, dan mereka berkata wa yaqulu li. Ini terjemahan dia.
Maka dia berkata kepadaku, wa yaqulu li, ini tuan-tuan boleh baca terjemahan. Latahnaka taubatullah alaika. Semoga kamu bergembira dengan taubat itu. Itu ucapan yang sahabat-sahabat Nabi yang lain jumpa dengan Ka'ab bin Malik. Sehingga hatta dakhaltul masjid, dan apabila aku masuk masjid, fa iza Rasulullah jalisun haulahu nas, dan Rasulullah telah duduk bersama-sama dengan manusia. Faqama Talhah bin Ubaidillah, maka Talhah telah bangun. Talhah telah bangun, yuharwilu hatta sahafani wa hannani. Talhah telah bangun dan berjabat tangan dan ucap tahniah kepadaku. Itu orang pertama daripada kaum muhajirin yang ucap tahniah pada Ka'ab bin Malik. Wallah ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu, dan demi Allah tidak ada seorang lelaki daripada muhajirin selain pada Talhah berbuat demikian. Talhah seorang aja bangun dan berjabat tangan dengan Ka'ab bin Malik. Orang lain tak buat. Dia kata, sebab itulah fakana Ka'abun la yansaha li Talhah, dan sebab itulah Ka'ab tidak pernah melupa jasa-jasa Talhah. Kerana Talhah support dia. Support dia, sokong Ka'ab bin Malik. Walaupun orang lain, walaupun tidak dengar kata-kata, tapi jabat tangan dan ucap tahniah kepada Malik, kepada Ka'ab bin Malik, kerana taubatnya telah diterima. Jadi tuan-tuan dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni kalau ada manusia atau kawan kita yang bertaubat, kita kena bagi support, bagi sokongan. Janganlah kita pelekeh dia. Kita bagi sokongan. Qala Ka'ab, maka Ka'ab kata, Ka'ab cerita perihal Nabi, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku bersalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yabruku wajhu minal surur, maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpancar, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa gembiranya. Maka Nabi kata, abshir bi khairin yaumin marra alaika muzu waladka ummak, bergembiralah dengan satu hari yang mana kamu tidak pernah bergembira sejak kamu dilahirkan. Ini kata, hari ni yang paling cukup gembira. Rasulullah kata bergembiralah pada hari ni, memang cukup gembira bagi kamu, kerana sebelum ni kamu tidak gembira selepas kamu dilahirkan. Maka pada hari ni kamu gembiralah Ka'ab bin Malik, kerana taubat dia bukan manusia terima, bukannya Nabi terima, Allah Ta'ala terima. Siapa lagi sanggup bergembira kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi keampunan pada seorang itu, tuan-tuan. Fakultu, maka aku tanya Nabi. Fakultu, maka aku bertanya lagi, amin indaka ya Rasulullah, min indillah. Adakah ini semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah ini semuanya daripada engkau ya Rasulullah, ataupun daripada Allah? Ka'ab tanya lagi. Orang cerdik nak tanya. Dia tanya lagi, adakah pengampunan daripada Allah, daripada Rasulullah atau Allah sendiri? Dia tanya lagi. Dia nak sure lagi. Maka Rasulullah kata, qala la, tidak, bahkan bal min indillah, sesungguhnya ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kana Rasulullah iza surra istanara wajhuhu hatta kana wajhuhu qit'atun qamara. Sahabat tengok, apabila Rasulullah gembira sahaja, maka terpancarlah wajah terpancarlah di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sinaran lah, berseri-seri, seperti mana qit'atun minal qamar, seperti bulan purnama. Sahabat tahu di mana sahabat tengok Nabi resah, sahabat tahu bila masa Nabi gembira, sahabat tahu, sebab muka Nabi sallallahu alaihi wasallam melambangkan segala-galanya. Kalau Nabi cukup marah, Nabi marah, sahabat tahu. Dan di mana soalan Umar kepada Nabi, Umar pernah bertanya kepada Nabi, yang mana apabila Umar masuk ke dalam bilik Nabi atas masjid, Nabi tengok, Umar tengok alat tidur Nabi, tika bengkuang lah. Tika memang tika lah. Lepas tu apabila Nabi bangun, lekat bekas tika tu kan di belakang Nabi. Umar teriak. Umar kata, macam ni ke utusan Rasulullah, utusan Allah yang menghidup dalam keadaan sebuah kekurangan berbanding dengan kerajaan Rom yang hidup mewah. Tapi utusan Allah macam ni ke hidup? Boleh tak? Allah SWT bagi sikit kekayaan,
kesenangan pada Nabi. Umar teriak. Nabi masa duduk menyengging saja. Lepas Nabi bangun kan, dia tengok. Nabi tengok bekas, Nabi bangun terus. Nabi marah Umar nampak Nabi marah. Dengan keadaan merah muka, Nabi marah. Sebab Umar itu telah meninggikan atau melebihkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Jadi Umar pernah nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Macam mana muka Nabi marah. Dan Ka'ab pernah tengok Nabi, muka Nabi sebagai Nabi ceria sangat, seperti mana bulan purnama, tuan. Tak tahu macam mana, wallah kita nak bayang bulan macam berserinya muka, tuan. Jadi tuan-tuan nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita kena ikut sunnah Nabi lah. Baru kita ada peluang untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau keadaan hidup kita hari ni jauh pada sunnah, orang cakap tentang agama kita rasa panas telinga. Orang dengar ceramah sikit, orang ceramah kita rasa panas, cukup panas tak boleh dengar. Panas rumah tak boleh duduk lama. Itu tanda-tandanya hati kita tidak bersama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berjaga-jagalah tuan-tuan. Maka wa kunna na'rifu zalika minhu, dan sesungguhnya kami tahu Rasulullah gembira sebab itu. Ka'ab kata kami tahu. Falamma jalastu baina yadayhi, maka apabila aku duduk bersamanya di sampingnya dan aku bertanya. Aku bertanya, ini dia tanya. Ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulih. Dan taubat ya Rasulullah, dan sesungguhnya sebagai taubatku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku ingin mengeluarkan sebahagian daripada harta sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Taubat yang Allah yang diterima, dan Ka'ab ni nak bagi satu bahagian harta dia yang ada kepada Allah dan Rasul sebagai taubat dia. Maka Rasulullah kata, faqala Rasulullah amsik alaika, peganglah sikit, simpanlah sikit, untuk daripada harta engkau tu, fahuwa khairun lak. Ini satu kepimpinan, pemimpin yang baik, yang bukan ambil kesempatan kepada orang bawahan dia. Kalau kita orang nak bagi, tak cukup separuh, mari semua sekali sebagai taubat ya kepada Allah Subhanahu, mari semua sekali. Adapun kita jenis ta'assub pada tok guru kan, tok guru minta bagi sesuatu pada kita sebagai balasan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ambil balasan pun. Ini adalah satu contoh terbaik. Kita berguru macam mana pun, tuan-tuan nak main kat sini, saya tak paksa tuan bubuh dalam botol, dalam bekas tu berduit bagi ke saya tak. Itu jauh dah menyimpan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak bagi ilmu sepuas-puasnya. Jangan kita simpan ilmu sikit untuk orang tertentu sahaja. Kalau begitu bagi semua orang tahu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, amsik alaika ba'dal malika fahuwa khairul lak. Kamu simpanlah sedikit harta kamu, dan kamu sesungguhnya baik untuk kamu. Maka aku kata lagi, faqultu, maka aku kata lagi, ya Rasulullah, inni amsiku sahmi allazi bi Khaybar. Wahai Rasulullah, aku dah simpan dah harta yang aku dapat daripada peperangan Khaybar. Aku simpan yang tu lah. Yang lain bagi kepada Allah dan Rasul. Maka dia kata lagi, waqultu ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidqin wa inna taubati an la uhaddisa illa sidqan ma baqaitu. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan aku dengan aku berkata jujur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai taubatku aku tidak akan bercakap la uhaddisa illa sidqan, dan aku tidak akan bercakap kecuali benda yang benar-benar sahaja selama aku masih hidup, ma baqaitu, selama aku masih hidup lagi. Itu janji dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana lepas cerita dia Ka'ab bin Malik ni, antara 80 orang jumpa dengan Nabi, semua cakap kelentong. 80 orang samanina rajulan jumpa dengan Nabi, semua cakap kelentong saja. Tapi apabila dia pergi jumpa dengan Nabi, 3 orang tadi jumpa dengan Nabi, dia cakap benda yang betul. Kenapa dia tidak pergi peperangan? Yang 80 orang munafik ni, kita baca yang sebelum ni, cakap kelentong. Cakap bohong kepada Nabi. Dia tak pergi kerana anak dia sakit ke, dia tak pergi kerana keluarga dia mai jauh. Dia kelentong. Tapi Ka'ab dan 3 orang ni dengan Murarah dengan Hilal, dia bercakap betul.
Oleh kerana cakap betul lah, Rasulullah SAW tahu dan Allah SWT terima taubah dia. Sebab itulah dalam kehidupan kita tuan, kalau benda betul kita cakap betul. Sebab saya contoh yang kita seorang peniaga. Peniaga, kalau barang kita buruk kita baru beritahu barang kita memang dah buruk dah. Dan sepatutnya saya tak boleh jual yang ni. Kalau tuan aja aku tu ambil free. Macam tu. Kalau benda lalat timbangan dan surah Ar-Rahman, ya ayat nombor 1 ke nombor 2, nombor 5 lebih kurang, yang Allah SWT semua bentuk cara betulkan timbangan kita. Timbangan apabila kita menimbang sesuatu barang. Supaya kita jujur dah lah. Kalau benda tu dah tak elok, benda tu dah basi, kita bagi tahu benda tu basi. Kita boleh tahu benda ni dah ambil lama dah. Kita tengok kat kedai dia kata baru je ambil ikan ni. Kan? Baru je ambil ikan. Kita pergi tengok Allah ikan dia teruk nak beli tu. Tapi dia dah cakap tak jujur. Maka tak jujur itulah tuan-tuan, di sebagai kifarah Allah SWT akan sediakan kita di masa akan datang. Tak kenal kan ni. Lah ni kita dapat untung banyak lah. Kita tak tahu bila siapa nak untung kan. Kita lah ni kita jual cara menipu, insya-Allah untung, kita nampak sifir kita tu untung lah. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku pada akan datang. Jadi begitu Ka'ab bin Malik, walaupun dia ada cerita, kawan-kawan ada cerita, ahli keluarga ada cerita, Ka'ab hampir jumpa Rasulullah cakap macam ni. Nipu sikit. Sebab apa tak pergi ke perang Tabuk. Tapi dia rasa apabila sahabat Nabi balik, Nabi pun balik sendiri, dia tengok muka Nabi, dia terasa tak tergamak nak tipu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lantaran dia bercakap benar. Kenapa dia tak pergi peperangan Tabuk? Dan inilah cerita, wahai Rasulullah, wa inna taubati alla uhaddisa illa sidqan ma baqaitu. Aku tidak akan bercakap kecuali benda yang jujur sahaja selagi aku hidup. Fa wallah, dan demi Allah aku tidak tahu seorang pun daripada orang muslimin yang telah diberi an'ama alaihi, telah diberi nikmat sebagaimana Allah SWT bagi kepada aku. Dia kata maka Ka'ab kata lagi, maka Ka'ab pun kata cerita yang mana ayat ni, ayat daripada surah Taubah, ayat surah Taubah ni telah diturunkan kerana cerita ni, kerana 3 orang, kerana cerita yang mereka takhalluf, kerana taubat mereka ni dah terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fima baqiya qala, maka Ka'ab kata fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Taala turunlah ayat ni, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirina wal ansar allazina tabauhu fi sa'atil usrin min ba'di ma kada yazi'u qulubul fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Taubah. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala telah terima. Taba ni Allah Taala telah terima. Maksud terima betul-betul lah. Bukannya benda akan datang, tapi telah terima lah. Sesungguhnya Allah telah terima taubat ke atas Nabi. Yang pertama. Yang kedua al-muhajirin, orang muhajirin. Orang muhajirin ni orang yang daripada Mekah berpindah meninggal Mekah ke Madinah, orang muhajirin. Wal ansar, dan orang ansar, orang yang memberi pertolongan. Orang datang ke tempat kita, kita bagi pertolongan, kita dinamakan orang ansar. Penceramah mari jauh-jauh, kita tunjuk jalan. Kita tak reti ceramah, kita baca ayat, tak ada masalah. Kita tak reti ceramah, kita sapu kita punya apa ni, masjid, buat persiapan kepada orang-orang muhajirin. Kita dinamakan ansar. Jangan kita buat peluk tubuh saja, tak nak bagi, tak nak dah ceramah pun tak reti, nak bercakap agama tak reti, kita tak ambil bahagian. Kita duduk kat mana? Walaupun tak reti apa pun, kita bagi sumbangan walaupun sedikit, walaupun RM1 pun kita bagi sumbangan untuk bagi makanan, untuk buat jamu-jamuan, tak ada masalah. Allah SWT tengok dengan RM1 itulah tuan-tuan mungkin dapat menyelamatkan kita dari kemalangan. Kita tak tahu. Kita ingat harta kita ni yang kita ada tu hak kita. Tapi sebenarnya yang kita keluarkan jalan Allah, itulah hak kita sebenarnya. Yang kita ada nasi depan kita, dia tuan, kita tak tahu lagi hak siapa. Kadang-kadang kita makan tak habis, separuh sakit perut lah, yang separuh lagi buang. Rezeki orang lain. Kita beli duduk depan rumah nasi lemak, tarik semua sekali, kita kata hak kita lah. Tapi sebenarnya tuan, itu bukan hak kita lagi. Kita tak tahu. Yang ada dalam poket kita RM10, RM20 bukan hak kita lagi tuan. Yang masuk dalam perut itu insya-Allah hak kita. Yang kita bagi kepada jalan Allah Subhanahu taala, itulah hak kita. Kita buat bagi masjid, kita letak, kita beli barang-barang di kegunaan masjid ni, kita letak di masjid, orang lain guna, insya-Allah dapat pahala.
Kalau zaman kita hidup ni tuan, kita tak bersedekah, kita nak beli kipas sebiji ke tak kedekut, nak bagi RM1 ke kedekut, nak ke masjid kedekut sungguh kita ni. Tapi apabila kita mati, maka anak-anak kita keluarkan harta kita lagi untuk masjid. Pelik kan? Sepatutnya kita yang keluarkan harta kita. Zaman kita hidup, kita tak nak bagi keluar pun harta kita. Tapi apabila kita mati, kita wasiat ke anak kita, ataupun anak kita tahu ganjaran dia, kita bagi, ambil harta kita buat makanan, buat kita bagi benda-benda yang boleh menggunakan orang. Di situ perbahasan ulama berlaku. Ulama kata kita sepatutnya guna harta kita semasa kita hidup. Kan? Apabila kita mati, orang lain guna harta kita tak boleh manfaat apa-apa, kecuali untuk dia sahaja. Kita harapkan anak kita tuan sedekah untuk balasan pada kita, tapi kita kedekut. Kita pun sedikit pun tak nak keluar pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang datang dari jauh untuk untuk bantu kita, untuk ajar anak-anak kita berasa kedekut. Depa mari ni cari duit ni, cari untung. Tak mengajar apa pun. Itu sangkaan kita. Tapi itu sebaliknya, kan? Kita masa hidup ni kita rasa kaku, kita rasa keras tangan kita untuk sedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mati saja, kita mengharapkan anak kita. Tak boleh tuan-tuan. Kita sendiri dulu mula. Kita sendiri keluarkan duit. Sebab itulah kita tahu nilai duit itu. Kita nak tahu kita kedekut tak kedekut, kita masa hidup kita buat benda yang baik. Duit kita kata 100. Kita kata kita keluar RM20 masa dalam tabung masjid tu, apa perasaan kita? Rasa rugi ke rasa untung? Kalau kita rasa rugi tuan, maka iman kita tak kuat lagi. Iman kita tak sempurna lagi. Apabila kita rasa rugi, kita keluar RM20, masa ruginya dengan RM20 boleh buat apa saja. Tapi sebenarnya kita rasa kalau benda rugi, iman kita tak sempurna lagi. Sebab yang RM20 itu hak kita sebenarnya. Yang RM80 itu hak perut kita saja. Yang kita akan tuai di akhirat RM20 itu tuan. Jadi tuan-tuan di Allah SWT, kita jangan harap anak kita tuan. Anak kita buat benda yang baik. Kita dulu sendiri, kita dulu buat. Kita suruh buat. Kita suruh dia bersedekah. Apabila ayah mati, sedekah harta tu pada masa hidup kita tak mau sedekah. Sepatutnya kita sedekah dulu. Itu ada timbul perbahasan ulama. Ada kata apabila kita bersedekah, orang sedekah untuk kita, lepas kita mati tidak diterima untuk dia saja, dia pahala terdapat kepada kita. Sebab itulah kita apabila kita nyawa kita tercabut saja, tiga perkara yang dapat. Harta yang jariah, amalan yang jariah, amalan yang baik. Amalan tu yang kita nak. Amalan tu yang kita buat semasa hidup, bukannya selepas mati. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu Wa Taala, allazina tabau fi sa'atil usrin. Orang Ansar, orang Muhajirin ikut Nabi dalam masa keadaan susah. Keadaan yang paling susah. Keadaan susah dia boleh ikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan senang saja, susah dalam peperangan ni. Perang ni tuan, satu cerita dia peperangan pertama sekali, kalau masuk peperangan insya-Allah anak akan jadi yatim piatu. Yang kedua, isteri akan jadi janda. Apabila kita masuk dalam medan peperangan. Kalau kita tuan lah ni tak tahulah, tak kata kat orang kat saya teraduk juga kan, nak pi tak nak pi. Nanti nak pergi kan. Iman kita tuan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita satu ilmu, di mana ilmu dia kita boleh menilai benda yang baik, benda yang tak boleh benar. Summa taballahu alaihi, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah, walaupun pada saat itu min ba'di ma kada yazim qulubu fariqin, dan pada masa itu ada separuh daripada kamu ni hati dia telah lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Summa taba, dan mereka ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innahu bihim raufur rahim, dan itulah Allah dengan maha rahim, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Ayat 118, wa ala salasati, dan tiga orang ini, ni cerita dia. Ayat ni turun kepada tiga orang ni tuan-tuan. Specialnya tuan. Kejadian yang berlaku Allah SWT turun ayat Al-Quran. Seorang sahabat Nabi yang bagi makanan, yang kaum Ansar bagi makanan, jamu makanan pada kaum Ansar dan kaum Muhajirin dalam keadaan gelap. Dia simpan anaknya dalam bilik sebab makanan tak cukup untuk ramai. Tetamu dia ramai, dia mendahului tetamu. Maka ayat Al-Quran turun sebab pertolongan perbuatan kaum Ansar menolong membagi jamuan kepada orang-orang Muhajirin.
Dan wa 'ala salasati alladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima ruhibat. Dan tiga orang ni, Allah Taala sebut direct tiga orang ni. Tiga orang ni yang mana mereka terlepas dalam peperangan, mereka rasa, Allah Taala cerita sendiri, hatta idza daqat 'alaihimul ardu, hingga mereka rasa bumi itu sempit. Bima ruhibat, sepatutnya bumi itu besar tapi dia rasa bumi itu sempit. Sebab apa? Sebab larangan bercakap dengan tiga orang ni. Wa daqat 'alaihim anfusahum, dan mereka rasa diri jiwa mereka ni kosong, sempit sangat. Wa zannu, dan mereka sangka, mereka menyangka alla malja minallah, dan tidak ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala illa ilaihi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang kita nak mengadunya hanya Allah Subhanahu. Dia pun berkata satu, sempit sangat hati mereka ni, hingga kan dia berkata bumi yang luas dia rasa sempit dan tidak ada tempat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan in summata ba'alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah terima taubat mereka. Kerana apa? Liyatubu, dan kerana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wat-tawwabur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala tu Maha menerima taubat dan Maha pengasih dan penyayang. Ini Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, kita kena keyword di sini tuan-tuan, innallaha wat-tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Taubatlah kita tu. Tak rugi kalau kita bertaubat. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh ni tuan cukup besar, bermakna. Saya sebut sebelum ni cukup bermakna. Imam Abu Hanifah dia kata dia letak sembahyang malam ni fardu. Dia kata paling kurang 2 rakaat sebelum subuh. Itu dah dikira qiyamul lail ataupun solat tahajud. Cukuplah 2 rakaat, paling sikit 2 rakaat. Dia meletakkan fardu. Fardu tuan-tuan kalau tak buat berdosa, bagi dah. Bagi Imam Abu Hanifah. Oleh itu tuan-tuan kita ambil, walaupun Imam Syafi'i telah melonggarkan syarat-syarat tu, dia kata tak apalah. Tak apalah tak buat. Tapi kita sebagai orang Islam tuan-tuan, untuk mencari kekuatan dalaman solat malam. Dan solat malam juga tuan merupakan satu berkata mentor, lampu di dalam alam kubur. Kalau nak cerah kita alam kubur, kita sembahyang malam banyak-banyak. Inna sanulqi alaika qaulan sakila, dan kami akan campak kepada engkau satu perkataan yang cukup indah, cukup kuat, cukup berhemah apabila kamu bercakap. Ini ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kalau tuan-tuan saya nak cakap saja kan. Kalau tuan-tuan nak rasa, tuan-tuan buat. Insya-Allah rasa kemanisan bersolat waktu malam ni, kita akan rasa di luar solat. Kita buat di waktu malam, kita akan rasa di siang hari. Perbezaan. Cakap kita boleh kontrol, pandangan kita boleh kontrol, dan kita lebih lagi sangka buruk kita boleh kontrol, insya-Allah. Kita tak akan sangka baik, tak akan sangka buruk dengan orang lain, lebih lagi dengan orang dekat kita, dengan jiran kita ataupun dengan isteri kita, tak akan sangka buruk. Insya-Allah Allah akan bagi, sebab janji Allah Subhanahu wa taala, inna sanulqi alaika qaulan sakila, kami akan campurkan kepada kau Muhammad satu perkataan qaulan sakila, perkataan yang berat, yang orang perkataan yang berhikmah, orang dengar pun tak sakit hati. Kita bercakap dengan orang pun orang rasa boleh terima dengan bercakap kita. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Di akhir sekali Allah SWT berkata, wahai manusia, wahai orang-orang beriman. Orang beriman ni bukan orang Islam, orang beriman. Kalau Allah sebut wahai orang Islam tu lain kan. Ni orang beriman ni orang betul-betul iman. Iman ni dia beriman dengan Allah dan dia berbukti dengan perbuatan. Itu iman. Patut Allah tambah lagi ittaqullah, orang-orang yang bertakwalah kepada Allah. Di dalam golongan orang beriman tu ada lagi golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu perintah waqunu, dan jadilah dan bersama-samalah bersama dengan orang yang jujur. Waqunu ma'as sadiqin, dan bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar Arab, bahasa Arab kunu ni tuan-tuan fi'il amar, fi'il perintah. Allah Subhanahu suruh, kalau tu berdosa. Macam tu. Lebih kurang. Fi'il amar ni menunjukkan wajib. Aqimus solah, dirikan solat. Aqimus solah fi'il amar, menandakan wajib. Kalau tak buat berdosa. Aqimus solah wa atuz zakat, dan keluarkan zakat.
Zakatnya tu fi amar, wa atu tu keluarkan fi amar tanda wajib. Kalau tak keluar zakat berdosa. Itu kaedah Arab tu. Jadi tuan-tuan di Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini dah last cerita yang Ka'ab bin Malik, dan mudah-mudahan kita ambil iktibar Ka'ab bin Malik. Satu hadis yang panjang, rasa-rasa 5 kali tak habis. Kita ulang hadis ni. Insya-Allah kita ulang-ulang cerita sahabat Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Kehidupan sahabat Nabi ni kehidupan syurga dah. Kalau kita tak boleh ikut sahabat Nabi yang ni, kita ikut sahabat Nabi lain. Rasa perangai Umar ni, kalau kita tengok kisah Umar Al-Khattab cukup keras, kita tak boleh ikut Umar ni, kita orang penakut. Kita ikut sahabat lain. Sahabat lain, sebab kita ikut mana-mana sahabat, insya-Allah kita akan berjaya. Kalau kita rasa tak mampu ikut Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ubaidah Al-Jarrah ni seorang sahabat Nabi yang teror dalam peperangan. Memang dia memang teror bersama dengan Salman Farisi, cukup teror dalam taktik peperangan. Kita tak mampu nak ikut dalam taktik peperangan, kita ikut sahabat lain, insya-Allah kita baca. Sama Ibnu Umar. Ibnu Umar ni seorang sahabat Nabi yang perbuatannya sama dengan Nabi. Orang tengok Nabi, orang tengok Ibnu Umar sama. Apa yang Nabi buat, itulah Ibnu Umar buat. Sama. Dan seorang sahabat Nabi ni, Uthman bin Affan, perbuatan dia, bukan kelaku perangai dia, perangai yang lemah lembut dia, cara bercakap dia sama dengan Nabi juga. Sama dengan Nabi. Jadi tuan-tuan di kepada Allah Taala, walaupun kita ni jauh daripada zaman 1435 kan, jauh daripada Nabi, tapi untuk tatapan kita inilah Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak baca hadis, tak tahu cerita Nabi macam mana, tak boleh nak gambar apa yang berlaku pada zaman dahulu. Walaupun kita tengok sahabat Nabi hebat-hebat, tapi kita rasa kalau tak baca sunnah Nabi, tak baca hadis-hadis Nabi, kita tak dengar hadis-hadis Nabi, macam mana kita nak dapat kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut perjuangan, tapi hati kita kosong, tak tahu apa perjuangan. Orang sebut pun cari ikut